Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar tentang peratus dalam simpanan dan pelaburan. Okey, jadi sebelum kita masuk tajuk peratus itu, kita ulang kaji sikit apa itu simpanan dan pelaburan. Okay, jadi simpanan maksudnya wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Okay, contoh kalau kita kata akaun simpanan, maksudnya apa? Maksudnya kita menyimpan sejumlah wang dekat dalam bank. Jadi kita ada akaun dekat situ. Jadi itu maksudnya simpanan. Okay, tapi kalau kata secara amnya, simpanan tu apa sajalah wang atau barang yang kita simpan. Okay. Kemudian pelaburan pula adalah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham dan menjadi ahli koperasi sekolah. Maksudnya bila kita buat satu pelaburan ni, kita masukkan sesuatu wang ataupun sejumlah wang dalam satu perniagaan dan kita akan dapat keuntungan yang lebih lagi pada masa hadapan. Maksudnya dalam satu jangka masa nanti pulangan yang kita dapat akan melebihi wang yang kita masukkan pada mula-mulanya. Okey, jadi dekat mana nak timbulnya tajuk peratus dalam simpanan dan pelaburan ni. Okey, jadi kita cuba tengok beberapa contoh yang cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 6 ya. Okey, jadi contoh dekat sini dia kata seorang kawan kita ni dia kata dia nak membuka akaun bank dan pegawai ni dia cakap adik boleh pilih untuk membuat simpanan atau pelaburan. Okey, jadi selalunya kalau kita pergi bank, kalau macam umur-umur sekolah rendah ni, kita selalunya akan buat akaun simpanan lah. Okay, contoh kalau kita dapat duit belanja daripada mak ayah ataupun kita dapat duit raya, lebihan-lebihan daripada perbelanjaan tu, kita boleh masukkan ke dalam akaun simpanan kita untuk kita gunakan pada masa hadapan. Okey, jadi contoh kalau dekat sini dia kata Kevin menyimpan RM1,000 di bank. Bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 0.5%. Okay, kira nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya selepas menerima faedah. Okay, jadi apa maksud faedah ni? Faedah ni adalah satu kelebihan ataupun satu keistimewaan yang bank bagi apabila kita dah simpan duit dalam bank dia. Okay, jadi contoh macam tadi Kevin kata kan, okay, dia simpan RM1,000 je, RM1,000 dalam bank. Kalaulah dalam masa setahun dia tidak langsung sentuh duit tu, maksudnya dia tidak keluarkan ataupun dia tidak masukkan duit lain dalam bank tu, maknanya dalam setahun tu ada RM1,000, tapi selepas kalau dia cek baki dalam bank di akhir tahun tu mesti akan dapat lebih. Okey, dari mana datangnya duit lebih tu? Itu yang kita kata faedah. Maknanya ini bank yang bagi. Tapi berapa banyak yang dia bagi? Semuanya terpulang kepada setiap bank. Setiap bank dia tak sama. Okay, nilai faedah yang diberikan, kadar faedah yang diberikan. Okay, jadi contoh bank dekat sini dia kata 0.5%. Jadi macam mana kita nak cari nilai 0.5% ni? Dekat sinilah munculnya tajuk peratus kita. Okey. Jadi nilai faedah simpanan bila dia kata 0.5% daripada simpanan. Bila dia kata daripada tu maksudnya darab lah. Jadi untuk nilai 0.5 ini kita akan tukarkan peratus menjadi pecahan dan kita akan darabkan dengan simpanan yang ada di dalam bank. Jadi dekat sini kalau kamu tengok nilai 0.5% ni adalah RM5. Itu nilai faedah. Tapi bila soalan tanya jumlah wang selepas menerima faedah, mestilah kita tambahkan dengan simpanan asal yang Kevin letak dalam bank tu. Jadi katalah Kevin dia masukkan RM1,000 dalam akaun dia, tapi selepas setahun dia tengok tiba-tiba ada RM1,005. Dari mana datangnya RM5 tu? Itulah yang kita cakap tadi daripada faedah yang diberikan oleh bank. Okay, jadi kalau soalan tanya nilai faedah sahaja, maksudnya kalau dia tanya 0.5% ni je, maksudnya berapa ringgit yang bank bagi? Kita cuma darabkan dengan simpanan kita dalam bank tu. Okay, contoh dalam soalan ni
RM1,000 lah yang Kevin letakkan. Tapi kalau dia kata, kalau soalan tanya jumlah wang selepas menerima faedah, maksudnya kita kena tambahkan nilai faedah itu dengan jumlah simpanan yang kita dah letakkan ke dalam bank tersebut. Okay, jadi jumlah wang tadi selepas menerima faedah ialah RM1,005. Okay, itu adalah untuk simpanan. Okay, jadi kalau kat sini kalau kita tengok dari segi pelaburan, bendanya sama je sebenarnya untuk nak cari peratus ni. Okay, jadi contoh dekat sini, Danial memenangi wang RM4,000 dalam pertandingan Reka Cipta Inovasi 2016. Ibunya melaburkan wang tersebut ke dalam amanah saham untuk pendidikannya kelak. Pelaburan itu mendapat dividen 11% setahun. Kira jumlah wang simpanan Danial selepas 3 tahun. Jadi dividen ni lebih kurang lah macam faedah. Maksudnya bank yang bagi. Dia cuma masukkan RM4,000 je. Tapi kalau nanti dividen tu bila dapat setiap tahun 11%, mestilah akan melebihi daripada jumlah wang yang dimasukkan ke dalam bank. Okey, tapi dekat sini kalau kamu tengok dia kata selepas 3 tahun. Okey, jadi macam mana kita nak cari jumlah wang dia selepas 3 tahun? Okey, dekat sini assumptionnya adalah RM4,000 itu tidak disentuh. Kita tak keluarkan dan kita tak tambahkan daripada ke dalam bank itu. Okey, jadi contoh kita akan kira mengikut tahun. Sekarang ni maklumat penting yang diberikan, nilai pelaburan mulanya adalah RM4,000 dan Danial mendapat dividen 11% setahun selama 3 tahun. Maknanya tahun pertama pun dia dapat 11%, tahun kedua pun 11%, tahun ketiga pun 11%. Jadi dia kata cari jumlah wang selepas 3 tahun. Okay, jadi dekat sini kita mesti akan buat untuk setiap tahun. Okay, kesalahan yang selalu murid buat, dia akan buat apa tau? Dia akan cari dulu 11% ni daripada RM4,000. Okay. Bila katalah contoh 11% daripada RM4,000, kita akan dapat RM440. Bila dia kata 3 tahun, dia terus ambil RM440 tu, dia darab 3. Itu adalah kesilapan yang selalu murid buat. Sebab apa? Sebab dividen itu kita kena kira daripada jumlah simpanan semasa. Okey, apa maksud dia? Contoh dekat sini. Kita tengok pada tahun pertama. Dekat sini dia ambil 111% ni sebab dia ambil sekali dengan 4,000 ni lah. Okey, dia ambil terus. Okey, jadi untuk tahun pertama bila dia tambahkan dengan dividen ini, pada akhir tahun dia akan dapat RM4,440. Okey, itu untuk tahun pertama. Tapi kamu tengok pada tahun kedua, caranya tetap sama, tapi apa yang berbeza? Yang berbeza adalah simpanan. Kita tak boleh ambil tahun kedua ni darabkan dengan RM4,000 lagi. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Sebab apabila masuk tahun kedua, simpanan sudah berubah. Jadi kita kena ambil 11% ini daripada simpanan semasa. Jadi selepas tahun tadi, simpanan dah meningkat. Jadi untuk tahun kedua, kalau kita nak kira jumlah wang pada akhir tahun selepas dapat dividen itu, kita kena darabkan dengan simpanan pada tahun pertama. Kita tak boleh lagi darab dengan RM4,000 sebab simpanan dia bukan lagi RM4,000. Simpanan dia dah meningkat. Sebab apa? Sebab dia dah dapat dividen tadi. Okay? Kemudian bila kita dah dapat untuk tahun kedua, masuk tahun ketiga pun perkara yang sama. Dia punya kadar faedah ini tidak berubah. Bukan faedah, dividen. Okay, 11% ni dia tak berubah. Yang berubah adalah simpanannya. Jadi kalau pada tahun ketiga, kita tak bolehlah darab lagi dengan RM4,000. Sebab simpanan dia dah jadi RM4,928.40. Okay, daripada tahun kedua tadi. Jadi kesilapan yang selalu murid buat, dia akan cari untuk tahun pertama sahaja. Okay, contoh 11% ni dia cari dulu 11% darab dengan RM4,000. Okay, dia dapat RM440. Untuk tahun kedua pun dia tambah RM440. Untuk tahun ketiga pun dia tambah lagi RM440. Itu adalah kurang tepat. Okay, sebab kita kena kira daripada simpanan semasa. Maksudnya selepas tahun pertama simpanan dah berubah, untuk tahun kedua kita kena ambil simpanan yang baru. Okay, jumlah simpanan yang baru.
dapat pula untuk tahun kedua. Masuk tahun ketiga pun kita kena ambil daripada jumlah simpanan yang baru. Barulah betul kita dapat jumlah simpanan yang paling tepat. Okay, jadi ini untuk kita lebih senang nampak lah. Okay, kamu tengok tahun pertama macam tadi Daniel dapat RM4,000. Kadar faedah ataupun dividen yang bank bagi 11%. Nilai 11% itu adalah RM440 dan bila kita jumlahkan kita dapat RM4,440. Okay, itu untuk tahun pertama. Bila tahun kedua kamu tengok baki sudah berubah. Jadi 11% ni tak boleh lagi darab dengan RM4,000. Okay, 11% kena darab dengan RM4,440. Sebab itu nilai faedah dia pun sama, turut berubah. Okay, tahun ketiga pun sama juga. 11% tak boleh lagi nak darab dengan RM4,000. Okay, 11% kena darabkan dengan baki yang baru. Dari mana datang baki ni? Dari ni, baki hujung tahun kedua ni. Okay, barulah betul. Maksudnya selepas 3 tahun, jumlah pelaburan ataupun wang simpanan Daniel dah menjadi RM5,470.52. Okey, kita cuba tengok penyelesaian masalah. Okay, keuntungan syarikat inovasi kreatif pada tahun 2015 ialah RM5 juta. Syarikat ini melabur 40% daripada keuntungannya itu dalam unit amanah harta. Berapakah nilai pelaburan itu? Okey, bila soalan tanya nilai pelaburan, maksudnya kita cuma cari 40% ini berapa ringgit. Dia bukan tanya jumlah selepas dia dapat tu. Dia cuma tanya berapa nilai pelaburan. Jadi kita cuma ambil 40% daripada kita tukarkan kepada darab dengan RM5 juta. Okey, jadi pastikanlah 5 juta ada 6 kosong 6 sifar. Okey, jadi dekat sini kita boleh mudahkan dan kita akan dapat 2 juta ringgit. Okey, jadi bila soalan tanya nilai pelaburan sahaja, inilah nilai dia. Okey, 40% itu. Tak payahlah kita cari 2 juta ni tambah pula dengan 5 juta. Tak payah sebab itu bukan yang soalan tanya. Okey. Alright, seterusnya. Kakak Kasturi memenangi RM12,750 dalam peraduan menulis cerpen. Kakaknya menyimpan wang itu ke dalam akaun simpanannya dan diberikan faedah 2.5% setahun. Berapakah jumlah wangnya setelah 2 tahun? Ini yang kita tengok contoh tadi. Jadi kita akan cari setiap tahun punya jumlah. Okay, jadi kita tengok dulu untuk tahun pertama. Okay, tahun pertama kita akan ambil 2.5% daripada simpanan dia yang dia menang tu. Okay, jadi kat sini kita akan dapat RM318.75. Okay, ini adalah nilai untuk 2.5% itu. Jadi untuk kita dapatkan jumlah wang, kita tambahlah dengan simpanan asal dia tadi. Okay, jadi kita akan dapat RM13,068.75. Okay, ini untuk tahun pertama. Okay, untuk tahun kedua, kita akan ambil juga 2.5%. Okay, yang faedah yang bank bagi. Tapi kali ini kita akan darabkan dengan simpanan yang baru, baki yang baru. Okay, kita tak boleh lagi darab dengan RM12,750. Okay, sebab nilai simpanan dia dah berubah. Okay, jadi dekat sini kita akan dapat RM326.72 dan kita akan jumlahkan dengan baki yang baru tadi untuk dapatkan RM13,395.47. Okay, untuk jumlah wangnya setelah 2 tahun. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Jadi pastikan bila kita dapat peratus itu, kita tengok kepada kadar ataupun nilai faedah yang diberikan oleh bank. Jadi kita darabkan sahaja dengan simpanan kita. Okey, simpanan asal kita. Jadi untuk yang kalau soalan tanya untuk katalah untuk 2 tahun 3 tahun, jadi pastikan pastikan kita darabkan dengan baki yang betul, simpanan yang betul. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.